Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kalai Wanakem. Gan baru Zuni Harian. Sebelum saya meneruskan sisi perkongsian saya, perkongsian ilmu, perkongsian pengalaman saya memperkenalkan diri saya kepada para pelajar. Saya Muhammad Hamidi bin Rizwan, boleh panggil saya Cikgu Midi, dan pada hari ini saya cuba untuk berkongsi kepada anda mengenai ujian MEXC. Berdasarkan pengalaman-pengalaman saya membimbing para pelajar, beratus-ratus, beribu-ribu pelajar dan yang kini berada di setiap universiti awam, atas bimbingan, atas nasihat, atas segala tip yang telah diberikan oleh saya sendiri kepada mereka, dan saya akan cuba untuk membantu anda sedaya mungkin untuk melihat anda berjaya mendapat tempat di universiti awam. Dan saya percaya bahawa anda memerlukan tips, bimbingan, rujukan untuk anda menjawab ujian MEXC. Dan sebelum ni, bila saya dengar dari para pelajar yang saya bimbing sebelum ini, ada yang mereka katakan mereka terpaksa menghabiskan beratus-ratus, beribu-ribu mengikuti seminar, ataupun ada yang sanggup membeli buku dari Sir Maurice ataupun Sir Maurice yang kini popular di laman sosial ataupun di laman Facebook, terutama yang mengatakan beliau membimbing para pelajar ataupun membuat satu e-book dan menjual kepada pelajar e-book berkenaan. Dan bagi saya benda itu kita tolak ke tepi, dan saya, kalau boleh, saya tak nak pun sebarang bayaran yang dikenakan, dan saya tak minta pun cas bayaran. Saya hanya berkongsi pengalaman, sedikit ilmu kepada pelajar, terutama lepasan STPM, asasi, matrikulasi, diploma mahupun STAM. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan perkongsian saya. Okey. Saya tahu dan saya yakin dan saya percaya ada masih di antara pelajar-pelajar ataupun lepasan STPM, diploma, asasi, matrikulasi mahupun STAM tidak tahu apa itu MEXC. MEXC merupakan ujian, satu bentuk ujian di mana dilaksanakan untuk mengukur calon bakal guru dalam aspek personaliti, minat kerjaya, nilai, integriti dan juga kecerdasan emosi. Jelas? Faham? Okey, ini sebagai permulaan saja, dan saya mungkin akan ada di bahagian yang kedua, saya akan berkongsi ataupun saya akan membuat sisi online di Google Meet ataupun di StreamYard di Instagram maupun Facebook Live. Okey. Anda layak dipanggil ujian MEXC? Saya ucapkan tahniah dan syabas kerana anda dipanggil menduduki ujian MEXC. Kenapa anda tidak layak dipanggil ujian MEXC? Okey. Mungkin ada di antara kawan-kawan anda, jiran anda, adik-beradik anda yang tidak dipanggil untuk menduduki ujian MEXC. Dan benda ini anda tertanya-tanya, kenapa tidak dipanggil? Wahal syarat am dan syarat khas melepasi ataupun dah memenuhi syarat kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak UPU maupun universiti awam. Ini persoalan yang kedua. Kita tengok dulu persoalan utama. Kebiasaannya para pelajar terlepas pandang, ataupun ini masalah terlepas pandang di mana syarat am dan syarat khas tidak melepasi, tidak
lepas syarat yang telah ditetapkan oleh pihak UPU maupun universiti awam. Okey, contohnya syarat am terutama terutama para pelajar lepasan STPM dan contoh saya bagi program pengajian ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu dengan kepujian di Universiti Pendidikan Sultan Idris memerlukan para pelajar prinsipal penuh dalam subjek pengajian am, iaitu untuk syarat am itu kita lihat kepada syarat am saja. Okey, untuk syarat khas kriteria yang diperlukan. Okey, untuk melayakkan diri anda untuk dipanggil temuduga ujian meksi dan seterusnya melayak ke program ijazah sarjana pendidikan bahasa Melayu di UPSI, anda perlu melihat subjek ataupun berkaitan yang anda ambil sewaktu di peringkat STPM dan juga SPM. Dua benda ini sangat penting dan saya percaya mungkin ada yang mendengar ura-ura yang mengatakan bahawa SPM UPU tak lihat. Itu perkara yang tidak benar dan tidak betul. Itu hanya motif orang kata mitos saja semata-mata. Dan dua benda ni anda perlu kena balancekan, iaitu dari segi result SPM dan result SPPM supaya anda dipanggil temuduga, dipanggil menduduki ujian meksi dan seterusnya melayakkan diri anda bergelar mahasiswa-mahasiswi universiti awam di seluruh Malaysia ini. Okey, untuk syarat khas, misalnya anda memilih program pengajian bahasa Melayu di UPSI. Okay, di UPSI syarat wajib untuk ambil program bahasa Melayu di mana di peringkat STPM memerlukan anda memenuhi sekurang-kurangnya grade B terutama bagi subjek bahasa Melayu. Bahasa Melayu mesti kena B prinsipal penuh. Okay. Misalnya kalau prinsipal penuh pun B anda dah melepasi, syarat anda dah melepasi, ini kita berbalik kepada persoalan yang kedua, iaitu pointer dan merit anda rendah. Jelas? Faham dan kenapa anda tidak layak dipanggil ujian meksi. Okey, kita pergi ke seterusnya. Cara duduki peperiksaan ujian meksi. Okey, bermulanya tahun lalu iaitu tahun 2020 bermulalah peperiksaan ujian meksi ini secara atas talian di mana para pelajar tidak perlu pergi ke pusat peperiksaan untuk menduduki peperiksaan meksi dan hanya menjawab ujian meksi di atas talian sama ada di rumah, cyber cafe dan jaringan di mana pusat-pusat jaringan internet yang memudahkan anda menduduki peperiksaan meksi. Okey. Sewaktu anda menjawab, pastikan jaringan internet anda tu kuat ketika menjawab soalan-soalan meksi. Dan saya khawatir bahawa ada pelajar yang sebelum ini ketika menjawab soalan, internet tidak boleh beri kerjasama dan terputus. Yang terpaksa yang disebabkan puncanya jaringan tidak kuat ini menyebabkan dia gagal dipanggil ke temuduga. Sayang kan? Make sure internet sangat-sangat kuat dan yang boleh beri kerjasama kepada anda semua. Seterusnya, patuh segala arahan yang telah ditetapkan seperti tertera dalam slip ujian meksi. Okey, anda kena ikut berdasarkan slip yang telah dikeluarkan oleh pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris. Contohnya, dari segi waktu bila anda akan duduki peperiksaan, masa. Okey, waktu dan masa, tarikh dan juga hari. Benda-benda ini sangat-sangat anda kena alert dan setkan di kalender ataupun di tempat lain supaya anda ingat, hari ni aku ada ujian meksi dan pukul 8 lagi aku ada dan aku kena jawab meksi. So, patuh segala arahan yang telah ditetapkan. Jangan sesekali cuai. Okey, tidak perlu hadir lagi ke pusat peperiksaan ujian meksi seperti tahun 2019 dan sebelumnya. Okey, seperti yang tadi saya katakan, anda tak perlu dah
untuk pergi ke pusat-pusat pengajian, ke pusat-pusat ujian untuk duduki peperiksaan Maksi, dan bermulanya tahun 2020 ujian Maksi telah dilaksanakan secara atas talian. Faham? Jelas? Okey, seterusnya, anda ingin menjadi seorang bakal guru, anda perlu tahu perbezaan di antara mid-test dengan Maksi. Apa bezanya mid-test dengan Maksi ini? Mid-test adalah komponen pemilihan untuk calon bakal guru Malaysia, khususnya untuk pelajar yang mengambil kursus perguruan lepasan ijazah dan juga diploma perguruan lepasan ijazah DPLI. Maksi adalah komponen untuk menguji seseorang bakal calon pelajar pendidikan itu sama ada sesuai ataupun tidak untuk menjadi seorang guru yang boleh berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Komponen dalam Maksi seperti yang kita ketahui ada 4 komponen. Yang pertama, personality, minat kerjaya, kecerdasan emosi, nilai integriti. Pembahagian item soalan di mana personality terdapat 110 item soalan, minat kerjaya 60 item soalan, kecerdasan emosi 60 item soalan, nilai integriti 70 item soalan. Jumlah soalan yang ditanya dalam Maksi adalah 300 soalan. Dan tahun-tahun sebelum ini, tak silap tahun 2020, mungkin tidak mencukupi 300. Mungkin ada yang dianggarkan dalam 190, 100 maupun 200 soalan yang telah ditanya kepada pelajar-pelajar yang bakal menduduki ujian Maksi. Macam tahun-tahun sebelum ni, tahun-tahun 2019, 2018, soalan Maksi adalah sebanyak 300 soalan yang telah dikemukakan. Okey, faktor penting kegagalan Maksi. Okey, seperti yang tadi saya dah beritahu di awal-awal lagi. Yang pertama, sekiranya waktu anda menjawab Maksi, kenapa bila anda dah dipanggil tetapi anda gagal dipanggil dalam temuduga. Ini yang pertama, persiapan rapi. Anda tidak membuat persiapan rapi di mana dari segi persediaan anda, pengetahuan anda, bacaan anda, terutama dalam profession perguruan, pengetahuan anda lemah ataupun knowledge ataupun orang kata persediaan untuk anda menjawab ujian Maksi ini tidak mencukupi. Sebelum kita nak menjawab peperiksaan, mestilah kita kena buat persediaan rapi seperti kita menjawab soalan-soalan SPM, peperiksaan SPM maupun STPM. Sudah pasti persiapan rapi ini sangat-sangat memainkan peranan penting. Highest overconfident, ini sangat-sangat terlalu terjadi. Bila kita dah dapat pointer hebat, 4 flat, 3.9, 3.8, ada sedikit terlintas di hati, aku ni pandai, genius. Soalan Maksi ni senang je, mudah. Jangan ada bersikap sedemikian. Dan kebanyakan orang ataupun pelajar yang mempunyai sikap sedemikian inilah yang gagal dalam Maksi. Sebab dia terlalu overconfident yang menyatakan dia boleh berjaya ataupun dia boleh melepasi soalan dalam peperiksaan Maksi ini. Last minute, ini sudah pasti. Esok nak jawab exam, hari ni baru nak baca. Jangan Macam kita jawab peperiksaan STPM, SPM sudah pasti kita buat persediaan rapi di mana kita belajar di awal-awal lagi sebelum peperiksaan bermula. Begitu juga dengan peperiksaan Maksi ini. Kita kena buat persediaan rapi, kena bermulanya daripada sekarang, detik ini, selepas saja keputusan Maksi dipanggil, buatlah persediaan rapi, jangan tunggu last minute. Faham? Jelas? Format ujian Maksi dari segi personality ada skema
ya ataupun tidak,